Awak tahu tak? Kak Nora dengan Mr. J tu, hari-hari dia orang bergaduh tau. Mr. J tu selalu kena maki dengan Kak Nora. Tapi walaupun hari-hari dia orang bergaduh, diorang dah 28 tahun, masih lagi bahagia. Gaduh-gaduh sayang lah tu. Wah, awak janganlah jadi macam Kak Nora tu. Takutlah. Tengoklah macam mana. Awak, saya tak nak kena tanam awak. Hai, Sang. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan rapat macam Lina nampak nanti. Jauh ni. Mana Lina? Mana tahu. Nak apa ni? Sajalah baju-baju masak lah. Saya masak apa? Apa nak air ke? Apa? Saya panggil apa tadi? Ha? Panggil apa tadi? Lagi sekali. Alah, saja tak dengar. Abang nak Allahu Akbar. Very hot lah, very hot lah. Full lah, tak apa, dia rekod. Apa tadi? Soalan apa tadi? Lupa terus. Abang nak air apa? Saya rasa abang nak minum air apa? Time-time macam ni kalau Sayentera. Kehangatan terasa. Okey. Air apa? Sedikit perkongsian sedutan drama untuk membuka topik kita pada hari ini. Tengok, kena ada panggilan manja, kita kena ada cuit-cuit sikit. Kalau dalam drama kita selalulah nampak Fahrin Ahmad begitu, tapi in reality adakah Fahrin juga begitu? Rahsia. Ini cerita pula. Tapi tak apa. Hari ini kita bersama dengan 3 orang tetamu yang sudah pun bersama dengan kita di studio. Kita bersama dengan pasangan serasi. Yang pertama Datin Rapidah Abdul Ghani dan juga Datuk Jalaluddin Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok tu, sedondon dua-dua. Pasangan romantis ni. Romantis. Ini apa yang anda nampak di Gajah TV ni. Tapi tadi masuk berpegangan tangan. Lepas tu Datuk Jalal, songkok saya betul ke? Kan? Okey, kita akan sambung. Kita akan sambung. Baju Melayu lagi kat luar tadi. Okey. Dan seperti biasa yang bersama dengan kita, Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad, pakar motivasi kita. Baik. Okey, hari ini hari yang cukup ceria. Teruskan bersama dengan kami sepanjang perbincangan ini, dan saya juga difahamkan Dr. Tengku Asmadi kira manja ke tak manja ni? Ini sikit je tu. Saya suka dimanjakan. Tapi saya kurang pandai memanjakan. Tapi kalau orang nak manjakan, mesti kita pandai nak minta manja. Betul. Okey, doktor. Dengan itu juga kita nak tanya, apa yang kita boleh faham tentang jangan malu bermanja? Kalau kita lihat daripada awal tadi, konteks kita tadi bersama pasangan di rumah ketika berdua dan juga apabila di hadapan orang. Bagaimana kita nak ulas tentang topik kita hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih jemput saya sekali lagi. Terima kasih Datuk, terima kasih Fahrin, Yohana, Datin. Baik, bila kita sebut bermanja, ini sebenarnya fitrah manusia, iaitu suka sebenarnya diberikan perhatian, dimanjakan, dan apabila sudah hidup berpasangan, maka permintaan untuk dimanjakan itu pasti wujud. Dan ini adalah perkara yang biasa dan bukan satu perkara yang pelik. Cuma jangan terlebih-lebih depan-depan orang. Tetapi boleh ditunjukkan untuk dijadikan contoh. Sebab apa? Orang akan tengok macam mana kita dengan pasangan kita. Jadi bila kita memanjakan pasangan, asalkan tidak berlebih-lebihan, sebab kita ni bukan macam orang putih. Kita ni ada adat dia, ada adab dia, ada agama pegangannya. Jangan sampai orang tengok meluat, orang tengok rasa nak muntah, kata dia kan. Macam dia seorang aja ada isteri, macam dia seorang aja ada suami. Selagi tidak sampai ke tahap sebegitu, apa salahnya? Sebab bila memanjakan tidak semestinya dengan aksi. Kadang-kadang memanjakan dengan kata-kata, dengan panggilan, dengan perbuatan. Itu juga menunjukkan kita memanjakan pasangan kita itu tadi. Dan pasangan itu yang penting dia rasa dirinya dihargai. Saya suka apa yang Tengku Asmadi katakan tentang, orang kata itu adalah love language pasangan kita. Betul. Bahasa cinta pasangan kita. Kalau dia suka dengan kata-kata manis, selalulah berikan pujian. Kalau suka dengan surprise, selalulah berikan hadiah dan sebagainya. Tapi Yana nak tanya dulu kepada Datin Rapidah dan Datuk Jalaluddin Hassan. Okey, kena tunjuk siapa sebenarnya yang lebih manja. Datuk Jalal ke Datin Rapidah? Mana satu? Nak tanya siapa satu. Serentak tunjuk 1,
2, 3. Dia. Dia tak nak mengaku. Okey. Kalau Datin sendiri, tadi Datin kata Datuk yang manja kan. Apa sebenarnya yang membuatkan Datin merasakan yang sebenarnya Datuk Jalaluddin Hassan ni, kalau kita tengok, seorang yang cukup berkarisma. Di kaca televisyen memang nampak perwatakan yang dibawakannya tu. Tetapi dalam diam sebenarnya, sisi lain Datuk Jalal adalah seorang yang manja. Mungkin Datin boleh ceritakan. Ialah maksud perwatakan suami saya yang itu skrip saja. Tapi yang betulnya di rumah lah. Dia memang seorang yang manja. Oh, ya ke? Apa antara sampai perkara? Anak kata, Mama, baby Mama macam mana? Okey, dah dapat satu dah. Ni baby Mama lah ni. Okey, Datin. Antara bagaimana Datuk Jalal ni, dia kalau dia nak bermanja atau suka dimanjakan? Isteri mesti tahu ni. Ada saja. Datuk tidak benarkan bersuara, ya? Yalah, maksud dia sentiasa nak manja. Makan nak bersuap. Baju, butang baju Melayu nak dipakaikan. Memang saya uruskan semua. Saya kalau balik kampung, kalau saya tak ada, memang ada risaulah. Sampai mak saya kata, baik kau balik, Jalal perlukan kau daripada mak. Dia tak boleh urus sendiri. Speechless lah Datuk Jalal kat sebelah. Tiba giliran untuk Datuk mengesahkan perkara itu. Silakan. Saya sebenarnya orang yang bukan seperti yang kita lihat dalam TV sebenarnya. Bila saya menjadi rumah tangga, saya agak serius dalam arti kata saya tak main-main lah dalam rumah tangga. Ya. Saya hendak semua benda berjalan dengan teratur, dengan tertib. Cara dia memanggil saya dan sebagainya, cara dia menghormati saya, dengan anak-anak saya macam mana. Jadi saya ambil berat benda-benda macam tu. Ya. Jadi saya agak pendiam di rumah. Ya. Tapi sebenarnya yang manja dia. Dia yang memanjakan saya. Okey. Ya. Perkataan pertama, dia panggil saya sayang. Dia bahasakan dia yang. Saya mula-mula saya tak nak marah. Apa benda? Sebab saya tak biasa. Dengan arwah dulu saya tak pernah sebut. Dia panggil nama saya panggil nama dia. Alright. Tapi dia yang mulakan. Alright. Saya tak selesa sebenarnya pada awal. Tapi saya belajar untuk memahami. Sebab pada saya, bila dia bermanja dengan saya sentiasa memikir, dia ni ikhlas ke dengan aku? Saya benda-benda macam tu. Apa dia buat ni ikhlas ke? Dia manja ni ikhlas ke tak? Saya mementingkan dari dalaman dia tu. Daripada hati sendiri, keikhlasan dia. Saya penting. Bukan saja tunjuk manja-manja, tapi dalam hati tidak ikhlas. Saja nak menunjuk, saya tak suka macam tu. Saya nak memastikan dia benar-benar ikhlas dengan saya. Dia manja dengan saya, dia tunjukkan kasih sayang saya pada betul-betul ikhlas daripada hati dia. Bukan saja nak menunjuk pada orang, saja-saja faham maksudnya? Saya mementingkan itu. Ya. Tapi saya belajar. Memang selama ini dia ikhlas dengan saya. Alhamdulillah. Selepas kami dah bernikah rumah tangga hampir 5 tahun lebih, dalam masa 3 tahun kami struggle untuk memahami dia, untuk mengenali dia. Masuk tahun keempat, ala detik-detik saya mula jatuh cinta dengan dia. Ini eksklusif ni. Lama. Memang makan masa ya, Tin? Lama, sebab saya bukan jenis yang wah-wah tau. Ya, saya jenis mendadak saya kehilangan. Ya. Saya kehilangan. Bila ada orang lain nak masuk hidup saya takut, saya berhati-hati. Saya satu igawan lah pada saya. Ya. Saya kahwin dengan dia kerana desakan arwah bapa saya pun dia juga. Selain daripada itu ialah Allah dah jodohkan saya dengan dia. Semua Allah dah tentukan. Ya. Jadi saya cukup takut, saya berhati-hati. Ya. Macam mana hubungan dia dengan anak-anak saya. Ya. Dengan pada saya pandai bawa diri saya. Saya dididik oleh bapa saya, ke mana kau pergi, jaga budi bahasa kau. Jadi saya bila masuk dalam keluarga dia, saya tahu bawa diri saya. Walaupun saya paling tua dalam adik-adik dia, ini abang ipar saya. Apa khabar bang? Saya letak diri saya di bawah. Mak dia dulu tak suka saya pun. Ya. Kahwin artis. Girlfriend banyak. Di end sekarang, kau bila nak balik lah. Mak jadi menentukan Jadi sayang pula. Banyak lagi yang bila kita nak balik, nak balik ni. cepat. Kenapa nak balik? Ingatlah duduk sini seminggu lagi, 2 minggu. Benda-benda macam ni. Jadi, yang penting hati dalaman kita pada saya. Ya. Bukan setakat nak tua, saya sayang awak, tapi
tidak ada keikhlasan dalam hati. Datuk, Datin, nanti nak minta nombor telefon, nak kopi-kopi. Minta tips lagi. Minta tips lagi. Okey. Yana, ini ada satu post yang menarik juga daripada para penonton kita di Facebook Live. Terima kasih kepada Fairuz. Antaranya, beliau mengatakan, Assalamualaikum WHI. Seronok tajuk hari ini. Jangan malu untuk manja. Saya seorang ibu yang manja dan caring. Tapi suami tak suka saya manja-manja. Kadang keletih. Selalu gaduh pasal benda ni je. Kadang-kadang rasa tawar hati. Lepas tu ada Ida, suami memang manjakan saya. Kadang malu kat restoran pun dia nak suap makan selagi hidangan saya tak sampai. Okey, doktor. Sila. Mari nak tanya. Saya nak tanya pada doktor. Okey, kalau kita melihat daripada kisah Datuk dan Datin sendiri dan juga kisah yang dikongsikan oleh para penonton kita, dia ada beberapa situasi. Satu saya nampak tadi tentang keikhlasan. Bukan setakat kita nak tunjuk-tunjuk depan orang sebenarnya aku sayang suami aku, sayang isteri aku. Itu seperkara lagi. Dan ada juga di kalangan pasangan ni pula pasangan nak bermanja tapi dia macam buang tebiat ke ni kan? Kenapa dia kan? Janganlah orang tengok ni ataupun ada anak-anak ni, janganlah. Pandangan doktor tentang ini. Okey, itu saya kata tadi, kita hidup ni kita bukan hidup seorang-seorang. Kita hidup bermasyarakat. Ya. Okey, jadi kita kena jaga juga apa orang nak kata. Kita tengok kita kena pandai bawa diri mengikut situasi, mengikut keadaan. Kan kalau kita rasakan bahawa bila perbuatan kita itu macam saya kata nampak lebih, maka kita kurangkan. Sebab bila bermanja ni sebenarnya bukan untuk ditonjolkan. Bermanja ni sebenarnya lebih penting macam Datuk kata keikhlasan. Di rumah tu macam mana? Kan? Tetapi kalau sekiranya di rumah begitu, di luar begitu dan begitu tabiat dia, nak buat macam mana? Kita yang memerhati tu pula yang sebenarnya bermasalah. Kan? Sebab dah dia makan bersuap di rumah, dan di luar pun dia nak makan bersuap misalnya kan. Dan begitu kan. Jadi kita ni pula nak menilai orang lebih pun tak betul juga. Kan cuma bersederhana. Dan kalau kita tengok pun Rasulullah SAW pun manjakan isteri. Kan dia mandi bersama, bermain, bergurau senda, baring atas riba. Baring atas riba, temankan isteri dia sampai keluar kan. Jadi memanggil dengan panggilan yang baik-baik, dan inilah merupakan orang yang paling baik untuk kita contohi. Jadi oleh sebab itu kalau Nabi lakukan, kenapa tidak kita lakukan? Cuma Nabi lakukan di mana? Dia bukan buat dekat tempat orang publik macam tu. Dia bersama dengan isteri dia. Isteri dia menceritakan, kan, Aisyah yang menceritakan bagaimana cara Nabi. Jadi oleh sebab itulah kita kena ambil pendekatan bermanja mesti, sebab itu kehendak fitrah pasangan kita, nalurinya begitu. Cuma pilih apa yang nak di publik, apa nak. Contoh misalnya, mungkin waktu di depan ramai manjanya hanya minta tolong, yang panggilan ayah. Takkan itu pun orang nak tu, sayang tolong ambilkan air untuk abang. Contoh misalnya, nak bermanjalah tu kan. Jadi benda macam tu benda yang cukup bersederhana, tapi itu bermanja juga dah namanya. Kan jadi pada saya lah, tak salah bermanja, tak salah langsung. Maka malah kita kena tunjuk kepada generasi muda kita, kan, bermanja yang bagaimana supaya generasi muda pun tengok, dia kagum kan. Contoh misalnya bila jalan, kita pegang isteri kita, apa salahnya? Takkan itu berlebih-lebihan. Contohnya dah itu yang dia suka kan. Contoh kita ada pasangan ustaz macam Ustaz Wan Akasyah dengan Datuk Siti Datuk Allah, pasangan dia ustazah tu. Kan kalau jumpa memang pegang tangan. Saya tengok, ya Allah, aku pun tak mampu nak buat macam dia buat ni. Kan bermakna bermanja-manja tu. Tetapi adakah dia menunjuk-nunjuk? Tak, memang begitu. Jadi oleh sebab itulah tak salah kita menunjuk, tapi asalkan bukan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan maknanya contohlah berpeluk-pelukan depan menimbulkan orang ramai, kejelekan. Nak pergi cium muka macam dekat orang putih, negara orang putih kan. Turun eskalator main cium-cium pipi, cium-cium. Orang tengok pun, ya Allah, itu ni bukan adat kita. rumah je. Yang tu simpan kat rumah. Betul. Saya setuju dengan apa yang Dr. Tengku katakan tadi. Sebab yalah, kita dalam walaupun pasangan kita itu adalah pasangan kita yang halal, tetapi kena ada limitnya juga. Kena ada batasannya. Terutamanya kita ni masyarakat timur, ada adab dan kesopanannya. Okey, banyak lagi kita nak tanya kepada Datuk, Datin dan juga Dr. Tengku. Tetapi sebelum tu Fahrin, wartawan kami sempat bertanya kepada orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Malu ke tidak nak bermanja dengan pasangan tu? Manja ke? Rasanya suami pun ada juga
Rasanya suami lah. Kebanyakannya kalau dah kahwin, dia dah berubah. Dia malulah sebab anak-anak. Tapi kat rumah tak adalah. Okey je. Saya lah malu sikit. Sebab dengan anak-anak kan, tapi tak ada malu sebenarnya, tapi sebabkan kita ni tak biasa. Biasanya suami yang lebih malu lah daripada biasalah suami ada ego dia sendiri kan. Tak ramai yang suami yang romantik dan dapat memberi romantik dia di halayak ramai lah. Tengok tempat lah, tengok keadaan. Kalau bagi saya tak perlulah malu sebab dia suami kita kan. So bila dia sebagai suami sahabat untuk luangkan masalah kita, apa yang kita rasa hari itu, satu hari dengan anak-anak, dia bekerja. Jadi bila dia balik kerja, dialah tempat saya luahkan untuk dia lah. Satu hari kat rumah dengan anak-anak. Selalu husband lah, dia malu. Dia malu nak pegang tangan. Apa ni dekat-dekat. Selalu macam tu lah. Tapi saya okey je. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita. Janganlah malu nak bermanja dengan pasangan. Tapi tadi sebenarnya sebelum kami throw kepada paparan tadi, Datuk Jalal seperti ada sesuatu yang nak ditambah tadi, Datuk. Silakan. Datuk. Saya sebenarnya patik setuju apa. Betul apa yang aku cakap tu setuju. Tak ada masalah. Ya, untuk menunjuk depan orang kita, isi kita bermesra, bermanja, tapi jangan keterlaluan. Ya, yang ku ya. Dan begitu juga saya. Ya, saya tak suka isi saya berlebih-lebihan depan orang ramai. Ya, kecuali di rumah tu itu hal peribadi kita lah ya. Right? Tapi pada saya jangan menunjuk sebab saya tak mau orang kata kita saja nak menunjuk ke apa ya. Tapi kalau kita pergi majlis ya, kalau kita duduk makan-makan satu meja ini, right? Tapi saya main peranan untuk memanjakan diri saya. Seperti? Seperti awak nak makan apa? Ambil saya cedokkan. Awak nak lauk apa? Saya apa? Saya serve dia di meja makan itu. Sampai pasangan lain pun terikut apa yang saya buat. Itu penting. Itu penting ditonjolkan tu. Saya tidak mahu isteri saya terbangkit-bangkit nak ambil lauk. Saya tidak mahu. Ini tanggungjawab saya untuk memelihara kehormatan isteri saya. Okey, awak nak makan awak ni, apa saya hidangkan. Faham. Okey. Baru saya ambil saya punya. Kadang-kadang saya hidang isteri orang lain pun. Alamak macam mana. Apa itu dah terbiasa. Ya, jadi saya tunjukkan bagaimana kita hormati isteri kita. Ya, cara yang begitu, tidak keterlaluan, right? Betul. Lepas tu okey, makan macam biasalah. Right? So di rumah pula kalau tengok TV, saya biasa dengan anak tengok TV biasa je, tengok anak-anak. Tak adalah apa, tapi dia yang memanjakan saya. Dia panggil saya yang, saya apa benda panggil yang ni kan. Jadi lama-kelamaan tu saya terima. Kadang-kadang saya tengok dia seksa jugalah dia kahwin dengan saya. Sebab saya tak boleh terima apa dia buat. Saya tak tahulah, mungkin pada peringkat awal lah. Mungkin ingatan saya pada arwah itu kuat sangat. Mungkin tak tahu. Kadang-kadang saya tengok dia tengah bayang, dia berdoa, dia menangis. Pasal bina menangis. Alright. Baru saya perasan hati seorang perempuan. Dia cuma nak manja dengan suami dia. Dia bukan nak apa-apa pun kan. Alright. Cuma dia kena biasakan diri dia. Dia kena apalah, kena memahami saya. Cara saya begini. Ya, saya tak suka dia cerita dengan saya. Tu orang tu kata kita hidup mesti begini, kita kena buat ini. Jangan dengar cakap orang. Rumah tangga kita adalah rumah tangga kita. Kita menguruskan sendiri. Baik buruk kita menguruskannya. Betul. Dan saya rasa apa yang Datuk kongsikan tadi tu juga adalah kalau perkataan bahasa Inggerisnya chivalry ataupun gentleman. Dan ini jugalah yang perlu kita kongsikan dengan pasangan kita. Dan Datin Rafidah dah pun bergenang air matanya. Okey, mungkin tadi ada juga Datuk dan Datin kongsikan mengambil masa sebenarnya untuk orang kata bermanja-manja antara Datuk dan Datin. Untuk Datin sendiri, apa sebenarnya yang Datin lakukan untuk memenangi hati Datuk? Untuk sedikit sebanyak sama-sama belajar tentang cara untuk berkasih sayang dalam rumah tangga. Silakan Datin. Saya mula-mula kami kenal tak lama, 3 bulan. Lepas tu
Saya kebetulan pada Tuhan kan, jodoh. Jadi saya kata, ni jodoh saya. Saya lakukan apa yang seorang isteri kena lakukan. Lepas tu, saya tak ada perasaan sayang. Saya kata, macam mana saya nak buat sayang? Okey, saya panggil dia sayang, dia kena panggil saya ayang. Jadi, dia tak nak. Apa ni sayang-sayang ni? Dia kata, kita kena mulakan. Okey. Malulah anak-anak nampak. Anak-anak akan ikut. Awak nampak tak anak-anak awak panggil ni B ni, sayang ni apa kan? Kita kena tunjukkan, dia kata. Tapi tak perlulah nak menyerit ayang ke apa, tak payah. Kita berdua je cakap kan. Lepas tu makan masa lah dekat 3 tahun jugalah. Okey, tapi apa yang mengagumkan sebenarnya? Okey, orang kata bila dah berusia ni manja-manja tu macam dah tak menjadi satu keperluan. Kita faham-faham sendiri sudahlah. Tetapi sesuatu yang saya cukup kagum dengan Datin sendiri, kekuatan, istiqamahnya, konsisten, kesabaran. Dan adakah kalau topik ini kita manja, adakah manja itu juga merupakan salah satu strategi sebenarnya untuk memenangi hati suami ataupun satu budaya yang sebenarnya tak kira usia lah sebenarnya, Datin? Yalah, benda ni kasih sayang bagi saya sampai mati. Kita akan rasa fresh, rasa bila manja macam kita dapat anak kan. Kita akan jaga dia, belai dia. Macam tu seorang suami isteri. Kita akan rasa dilayan. Mungkin pada saya nak menguji dia sejauh mana keikhlasan hati dia. Alright? Sejauh mana ketabahan hati dia. Lepas tu, susah. Orang perempuan kalau hidup dengan saya selalu menguji. Sebab perempuan selalu mengata nak jadi isteri misali kan. Isteri misali kena ujilah. Mana uji itu daripada Allah atau pada suami sendiri. Ya. Kalau dia tahan ujian tu, saya tahu. Sekarang ni kalau dia tak panggil sayang, saya kenapa tak panggil sayang? Dia dah jadi... Dia ada orang lain ni kan. Jadi, saya bila tak panggil sayang tu, saya kasih janggal. Saya dah biasa berterima tu. Saya pun panggil dia yang, kadang-kadang tersasul juga lah kan. Ya. Dan tentang makan semua kan. Dia, ya Allah, saya cakap, boleh katakan, saya kalau marah dia kan, sebab saya marah kerana saya ingin mendidik isteri saya. Alright, saya nak tahu sejauh mana keikhlasan dia dengan kerenah saya ini. Ya, kalau dia boleh tahan dengan saya, memang kau memang isteri yang baik. Dan syurga pada saya. Itu saya apa yang saya baru pada arwah pun macam tu juga. Ya. Jadi bila dia masak untuk saya apa tu, mula saya perhatikan. Okey, dia tetap layan saya. Kena marah, bang makan ubat. Okey, bang makan, ambil suapkan saya. Mana kau belajar suap ni? Alright, tapi tak tahulah dia suapkan saya terima. Alamak, dulu pun bersuap juga. Ya. Ini bersuap. Okey, saya terima. Alright. So dia kena marah macam mana pun dia tetap layan saya. Ya. Ini di rumah. Ya, begitu juga di luar bila depan publik dia nak betulkan samping saya, dia pantang tengok saya tak kemas. Itu pun manja juga sebenarnya. Saya tak selesa. Dia pergi masjid, tiap hari gosok gini, tiap hari masak. Saya nak pergi kerja, awak masak, saya balik kerja, awak kat dapur lagi. Right? Saya di mana, kenapa saya sesuai dalam bilik ni? Itu sekali saya. Ya. Jadi memang kita perlukan, sampai sini perlu bermanja. Cantik. Kita harus manja untuk sama lain supaya bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Kebahagiaan kita juga, Yangku, ya. Right? Supaya hidupan kita lebih bahagia, kita bahagia dengan anak kita. Right? Jadi saya rasa ini amat penting. Kita memanjakan antara sama lain, tapi jangan keterlaluan. Ya. Apa yang kita buat mesti ikhlas daripada hati kita. Ya. Baik. Mesti ikhlas. Mesti kena ada keikhlasan tu kan, Fahrin. Dan doktor, adakah manjanya pasangan itu adalah juga berdasarkan tempoh perkahwinannya? Contoh, ramai yang berkata, baru kahwin, orang kata dalam fasa honeymoon lagi. Baru setahun, 2 tahun ataupun bawah 5 tahun, dia kata masih lagi dalam tempoh baru berkahwin. Jadi macam nak sweet-sweet tu, orang kata masih hangat lagi lah. Tetapi tahun ke-6 dan ke atas itu mungkin rasa itu sudah mula pudar. Jadi sebenarnya manja ni yang akan memastikan perkahwinan itu kekal membara dan boleh berterusan sehingga ke akhir hayat. Apa pendapat doktor?
dia tak ada tempoh manja ni. Dan pada saya bila kita semakin ke hala ketua, maka kita lagi mengada-ngada nak dimanjakan. Kan? Sebab kita dah dia begini, pada peringkat awal memang kita tak ada anak-anak, maka kita suami isteri saja, memanglah kita ada banyak masa untuk memanja dan dimanjakan. Bila dah ada anak-anak, kita sibuk membesarkan anak-anak, fikir anak tu. Kesibukan itu menyebabkan kita macam terlepas pandang sedikit. Bila dah hari ke senja, dah ketua, anak-anak semua dah besar, tinggal berdua balik. Maka saling memerlukan itu datang balik. Kan, sebab apa, dah tak ada orang lain, maknanya kita suami isteri saja. Jadi tak ada tempoh sebenarnya memanjakan. Cuma mungkinlah waktu muda cara memanjakan berbeza. Hala ketua mungkin dah berbeza sedikit. Caranya saja berbeza. Kan? Sebab masa muda-mudalah mungkin nafsu pun kuat. Masa tu lain caranya kan. Tapi bila dah hala ketua, lain dia punya kehendak. Tapi kehendak untuk diberikan perhatian, dimanjakan, disayangi. Itu memang kekal. Itu memang kekal. Malah bila semakin ketua, seperti mana bila kita dah tahu pasangan kita takut kehilangan pasangan tau. Sebab bila kehilangan pasangan, kita akan rasakan separuh daripada benda yang biasa dia buat untuk kita, siapa nak buat? Siapa nak buat? Kan? Contoh misalnya, saya kata kepada isteri, saya kata kalau awak tak ada, siapalah nak buat benda ni semua. Abang tak tahu benda ni semua ni. Kan? Mana kita luahkan. Kan? Itu juga cara kita menghargai dia. Kehadiran dia itu sangat bermakna dalam hidup kita. Kan? Jadi oleh sebab itu, kita perlu faham bahawa manja tidak ada satu tempoh. Cuma mungkin kadang-kadang kita alpa seketika kerana kesibukan kita. Tetapi itu pun ada cara kita manja. Dan orang kalau kita tengok filem Mak Kilau Datuk, cara Wahid manjakan isteri dia, kan, isteri nak bermanja-manja tengah mengandung pun, dia pun cara dia masih dalam bentuk ketegasan. Orang lama kan. Jadi itulah dia, kan. Maknanya tak semestinya manja tu kena dengan mengada-ngada, gedek-gedek, tak, kan. Kadang-kadang menghargai, kan, memenuhi apa kehendak dia, bangun letakkan makanan dalam pinggan, itu semua adalah aktiviti-aktiviti memanjakan. Betul. Ni Datuk Jalal, ada orang kawan kita di Facebook iaitu Ruzi Yati Haji Said cakap, baik Datuk, serve untuk isteri, bukan setakat sweet tapi caring. Dan seorang lagi kawan kita, Rosni Ani Nasir berkata, lagi berusia lagi nak manja. Semakin tua semakin sayang. Okey, kita nak memetik kembali apa yang Dr. Tengku katakan tadi. Sebenarnya manja ni kita jangan orang kata bataskan maknanya setakat perlakuan sajalah sebenarnya, kan. Berpeluk, bercium dan sebagainya. Tapi setiap perkara kecil juga ada dikira sebagai suatu kemanjaan suami isteri. Okey, yang ini eksklusif juga saya nak kongsikan ni. Tadi kita tengok dah ucapan Datuk Jalal kepada isteri tempoh hari. Ni saya nak baca balik di Instagram. Realitinya aku tidak pandai mencurahkan perasaan hati ini. Berbeza ketika aku di dalam set penggambaran. Mungkin aku hebat mencurahkan perasaan hatiku, namun ianya hanya sekadar lakonan dalam menghayati watak atas arahan Tuan Direktor Ahmad Nisri demi sesuap nasi untuk menyara keluargaku. Wah. Jadi sendiri tu. Lama tu. Nampak tak? Akhirnya alhamdulillah. Datin, mendengar ucapan itu dibuat bukan saja berdepan tapi dikongsikan dalam pihak umum. Apa perasaan Datin pada waktu itu setelah mungkin orang kata nak memenangi hati itu agak lama, kan? Apa perasaan Datin? Saya rasa bersyukurlah. Masa tu hari lahir saya, kan. Sebenarnya saya tahu jiwa dia. Birthday pada dia pun. Saya tak reti nak cakap. Aku tahu kat birthday. Tapi ini menarik. Jadi itu sampai saya pernah satu tahun tu saya mengajuk. Sampai ke malam dia tak ucap. Saya kata, bang, abang tak ucap birthday saya hari ni. Dia kata, saya nak tengok siapa ucap kat awak dulu. Saya kata, ujian. Saya kata, semua dah ucap. Anak-anak, adik-beradik semua dah ucap. Awak tak ucap pun. Dia kata, lepas tu? Adik saya lah. Alah. Jadi itu cara macam surprise jugalah. Last sekali. Saya kata, dah malam dah nak habis dah birthday saya. Tapi ini salah satu cara bermanja ni. Betul. Tapi kan itulah indahnya dalam berumah tangga. Bila kita melakukan sesuatu perkara yang menggembirakan hati pasangan kita. Tapi kan Dr. Tengku, ada juga situasi yang berlaku dalam konteks masyarakat sekarang ini. Mungkin ada dalam kalangan kita yang berbeza caranya yang mana berkongsi
berkongsi di social media tetapi hakikatnya tidak pun begitu. Jadi ini saya kira adalah satu penyakit sebenarnya yang seharusnya kita ada refleksi kembali kepada diri kita sendiri. Kalau berkongsi itu pastikan seperti yang Datuk Jalal katakan tadi, Datin Rafidah katakan tadi, keikhlasan tu perlu ada. Jangan hanya untuk dipamerkan tetapi sebenarnya betul-betul merasakan keikhlasan tu. Sebab tu kita sekarang ni masalah dunia hari ini bila ada media sosial adalah masalah mencari konten. Jadi apa sahaja nak dikongsikan dan apabila tidak ada diada-adakan semata-mata untuk menaikkan like, share, komen dan sebagainya. Kita tidak boleh bermuka-muka. Tidak boleh bermuka-muka sebab kita kena tonjolkan diri kita yang sebenar. Di depan orang ramai ke di luar ketika tidak di depan orang ramai, siapa diri kita kan. Tetapi bila di depan orang ramai, kita kena tonjolkan apa yang baik-baik, yang buruk jangan ditonjolkan. Tapi di rumah pasangan kita kenallah diri kita apa yang baik dan apa yang buruk. Tetapi kalau kita sengaja mengada-adakan semata-mata untuk konten, kan benda tu akhirnya orang akan tahu. Kan orang akan tahu sebab di luar nanti bila jumpa dia tak macam tu pun jadi satu fitnah pula nanti. Betul. Jadi oleh sebab itu tak perlulah kita bermuka-muka, tunjuk dan tak perlu berlebih-lebih saya kata. Tunjukkan apa yang perlu. Cuma tapi boleh buat konten. Konten ni macam ni. Okey, hari ni saya nak kongsikan bagaimana sebenarnya cara kita nak memanjakan pasangan. Tapi itu adalah orang tahu itu adalah konten. Jadi kita dah beritahu awal-awal cara begini. Kita pun buat video sikit-sikit kan. Jadi itu orang faham. Tetapi kalau mengada-ngada tunjuk seolah-olah itulah dia, itu yang akhirnya bila orang tahu bukan dia, sebab di keliling kita orang kenal kan. Kita ada kawan-kawan, kita ada saudara mara, kita ada rakan pejabat. Jadi orang akan bocorkan, dia kata apa, ini dia depan pelakon saja tu. Ini yang kita tak seronok. Sebab itulah aku Patik selalu merasakan selalu cakap pada saya tak perlu saya menunjukkan saya depan orang ramai. Betul. Kerana pada saya, kasih sayang saya pada isteri saya mahal. Bukan untuk dikongsi-kongsi, tunjuk-tunjuk pada orang kita mesra, tak ada. It's so expensive, so eksklusif. Eksklusif di rumah untuk antara kami berdua untuk kita kongsi bersama. Kerana saya cakap dia, awak akan terima banyak kejutan daripada saya bila tentang terkait sayang. Minta maaf saya mencela. Okey, kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita, tapi sedikitlah saya nak tanya, apa yang membuatkan Datuk sebab ni sebenarnya? Baca tadi tak habis. Itu adalah rangkap baca tak habis. Okey, Datuk habiskan sedikit habis apa? Okey. Seringkasnya. Selamat hari jadi sayang. Semoga Allah sentiasa memberkati kita, rumah tangga kita hingga ke jannah. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya saya ucapkan. Saya pula yang bergenang sekarang. Saya nanti antara orang yang paling gembira. Saya cerita, saya tak tu nak menjulakkan saya, tiba-tiba akhirnya at last saya dapat selamat hari jadi sayang. Saya sebenarnya Yana sangat-sangat berharap kita punya masa yang lebih banyak lagi untuk kita berkongsi bersama dengan mereka. Tapi apa-apa pun saya kira cukup ringkas, padat, cukup menjadi inspirasi. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Tengku Asmadi, Datuk Jalal, Datin Rafidah akan bersama kita pada hari ini. Betul, dan diharapkan selepas ini kepada pasangan di luar sana, Wak Imah tak kisahlah dah berapa tahun berkahwin, baru ataupun lama, terus kekalkan kehangatan dalam rumah tangga kita dengan bermanja-manja dengan pasangan. Tapi memetik kata doktor dan juga Datuk dan Datin, perlu berpada-pada, perlu ada limitnya, terutamanya apabila dalam khalayak ramai. Terima kasih lagi kepada semua tetamu kita dan kepada para penonton wanita hari ini. Jangan ke mana-mana kerana ada banyak lagi perkongsian yang kami ingin berikan kepada anda. Kita berehat seketika.